Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat saudara. Dalam keadaan saya ini, hari ini hujan saudara. Suasana hujan. Teman-teman yang saya cuma dapat tengok ruangan ini nama-nama cuma melalui channel 1 saja FB saudara. Itu keadaan yang lain tak nampak, jadi saya minta maaf lah kalau ada apa-apa komen-komen dari saudara. Siapakah yang hadir? Baik saudara. Banyak sangat mesej yang masuk ni. Aduhai. Sebab ahli keluarga saya masih ada lagi di hospital menerima rawatan, diterima macam-macam dia punya mesej. Macam mana? Saya apa khabar Abdul Rahman, Johor Bahru, Saudara Raja Kamal, Raja Baizian, doa saya anda sihat walafiat. Saya sendiri pun tak berapa sihat juga saudara. Sebab tekak masih kering lagi, saya masih lagi dalam keadaan kuarantin sebenarnya. Tapi kerja-kerja apa khabar Pak Semana? Waalaikumsalam, selamat petang semua. InsyaAllah malam nanti saya berkesempatan dan mengundang yang berbahagia Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Dia mesti bukan calon daripada Kemaman. Kita nak cerita pengalaman dia dan macam-macam malam ni saya. Saudara Izhari Syam. Cuaca mendung saudara. Petang-petang ni kita cerita, kita pertama nak tahu juga apa cerita malam nanti. Malam nanti kita akan berbual dengan mantan Panglima Angkatan Tentera PAD saudara, Tan Sri Bersara, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Beliau merupakan calon dulu masa di Kemaman. Terima kasih Izhari Syam, Norizal Hassan. Jadi petang-petang ni kita cerita apa? Cerita kita semalam. Hari ni jangan lupa saudara, hari ni hari Sabtu tanggal 9 Disember. Dan saya berkeyakinan tentulah anda sedang berduduk, berehat-rehat bersama family. Sebab hari ni tak ada kerja, bercuti. Begitu juga tentulah ada majlis mempelai yang saudara hadiri. Cuma harapan saya di saat-saat kita banyak sangat call masuk saudara. Di saat kita bertemu sahabat anda, kaum keluarga, pastikanlah anda melakukan penjarakan sosial. Itu yang paling penting saudara. Sebab virus tersebut masih ada lagi berlegar di bumi bertuah kita ini saudara. Saudara Abdullah Majid, apa khabar dari Pekan Pahang? Di Pekan ni bagaimana cuacanya, hujan ke, panas ke? Tapi tempat saya tadi mula-mula panas kemudian hujan. Saudara, anda bagaimana? Petang ni anda makan apa? Minum petang? Saya seperti biasalah saudara, minum kopi dengan biskut kering. Itulah keadaannya. Orang dalam keadaan kuarantin. InsyaAllah, tapi malam ni nanti rasanya panas juga bicara kita. Saya cuba begini saudara, untuk berlaku adil pada diri saya dan teman-teman. Untuk hari Jumaat malam Sabtu, saya akan mengundang mana-mana pemimpin negara yang cuma yang satu lagi tak ada, Titi. Itu tak ada. Admin tanya saya ada tak, nampak saya okey sekarang ni, Salih Lembang, apa khabar saudara? Untuk yang Titi tu tak ada. Sebut nanti, kata dia pen pula nanti. Kalau ada bagus juga, boleh saya lihat apa yang ada. Saudara Abang Mi, apa khabar Abang Mi? Saudara Zamri Ahmad, saudara. Kita juga saudara Abdullah Majid. Di masa ni panas di Pekan saudara. Hari ni saudara tanggal 9 Disember. Dah 9 hari dah saudara. Tinggal lagi, tak silap saya rasanya 95 hari lagi kita nak menghadap bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Saudara, dan hari Sabtu 9 Disember, baik, kita mulakan bicara kita sedikit peringatan. Bukan peringatan pun saudara, ini hanyalah sekadar bicara-bicara santai waktu petang saudara.
Saudara-saudara mukmin yang beriman akan sentiasa melihat kelemahan diri dan akan menambah baikkan dirinya dari masa ke semasa berbanding dengan mereka yang kurang beriman. Dan orang yang kurang beriman, saudara, mereka akan memuji diri sendiri dan enggan mengakui kelemahan dan juga suka mengkritik orang lain. Saudara, kerana saudara, Allah menjadikan seorang itu dengan pelbagai kelebihan. Ada juga kekurangan agar kita dapat mengambil pelajaran daripadanya. Jadi antaranya supaya kita menyedari hakikat Allah tidak menciptakan semuanya sama, walaupun pada hakikatnya masing-masing ada anggota tubuh badan yang sama, saudara. Ada tangan, ada 5 jari, ada kuku dan sebagainya, saudara. Begitu juga dengan pelbagai panca indera, ada telinga, ada hidung, ada mata. Telinga boleh mendengar, mata boleh melihat, hidung boleh membau, saudara. Mana komen kawan dia? Dah hilang dah. Okey. Saya nak tengok kalau kawan-kawan kita yang bagi komen. Nanti kalau saya tak santun marah pula. Puan Noria Asyad, apa khabar? Begitu juga saudara MRK Ju. Saudara Wan M Bakri. Saudara Abdullah Majid dia kata minta saya kesihatan, insyaAllah. Terima kasih. Saudara Malik. Petang ini kita berbicara ada 2-3 isu, saudara. Cerita-cerita santai. Petang-petang kita cerita santai. Saya tidak bercakap soal politik. Buat apa petang-petang kita nak berbicara soal perkara-perkara yang memeningkan kepala. Bercakap soal politik saudara memeningkan kepala. Jangan lupa, saudara. Ini hidup kita ni bila bercakap politik pening kepala. Sebab kemelut politik negara kita ni macam-macam. Tapi bagaimanapun kalau saudara melihat malam tadi saya berbual bersama dengan Yang Berhormat Presiden UMNO. Saya ucapkan terima kasih Datuk Seri Zahid Hamidi kerana sudi hadir ke studio saya. Begitu juga sehari sebelum itu kita buat dry run teh dengan sisa politiknya, itu Datuk Razlan. InsyaAllah malam nanti saya akan berbicara dengan Panglima mantan Panglima Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Saudara, itu Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Saudara, sekali lagi saya bila kita bercakap soal ini tentang kehidupan kita ini, saudara, kerana kita harus ingat bahawa Allah menjadikan seorang ada kelebihannya. Dan kelebihan itu sebenarnya adalah untuk membantu orang lain, bukan untuk dimiliki untuk ataupun di-enjoy diri kita saja, ya saudara Nur Hisham. Jadi tidak siapa pun sebenarnya saudara berhak untuk merendahkan derajat orang lain. Tak boleh, saudara. Ya saudara Abdul Karim, apa khabar? Orang apa ini keluar, saudara Malik, saudara Syed Adnan dari Sabak Bernam, Syed Adnan. Itu juga Puan Salamah Yusof, dia kata di Kampung Gentam kalau pilih Negeri Sembilan mendung si mega mendung, saudara. Jadi salah satu benda yang agak menyentuh perasaan kita sepanjang minggu lalu, boleh katakan 2-3 hari lepas, saudara, sepanjang minggu lalu dunia ataupun kita dikejutkan. Minta maaf, saudara. Kita dikejutkan dengan berita kisah adik Zain Rayyan. Adik Zain Rayyan ini adalah merupakan adik Zain Rayyan Abdul Majid. Kanak-kanak yang bermasalah. Dia bukan masalah karakter lah. Dia ada macam orang kata bukan OKU lah, tapi dia okey, tetapi autisma, saudara. Dan dia disahkan autistik, saudara. Usianya baru 6 tahun, saudara. Dan kita dikejutkan bagaimana tiba-tiba dia hilang. Jadi sebab teman-teman yang punya anak, pastikan anak-anak kita berada bersama kita. Lebih-lebih lagi kalau anak kita yang ada masalah macam autistik. Dia kadang-kadang boleh lupa, boleh tak ingat dan sebagainya, saudara. Jadi saya melihatlah sendiri bagaimana bila wartawan menemu bual jiran-jirannya, dia mengatakan bahawa Zain Rayyan ni dia satu anak yang baik, dia tak ganggu orang. Tapi hairannya kenapa manusia boleh mencoliknya, mengadakan dan sampai ke tahap membunuh. Kerana jiran dia kata saya tak mau kenal lah dengan keluarga Zain, kata. Kerana masing-masing sibuk kerja dan hanya akan bersembang jika ada peluang. Jadi katanya Zain bukanlah kanak-kanak yang suka mengganggu orang. Bukan jenis yang meragam pula, saudara.
Nak dengar suara dia dalam rumah pun kena tak ada. Jadi kata jirannya ni kata itu saudara Abdul Matin. Dia kata bahawa dia merasakan tenang, berjiran dengan keluarga Zain, tapi akhirnya hilang. Dalam 3-4 hari hilang. Sebab itu akhirnya pasukan polis menyiasat dari IPD Institut Petaling Jaya. Tapi sebenarnya secara di jabatan polis kita ni saya harus silute. Cepat dia dapat menemui. Jadi saudara akhirnya pada hari Jumaat yang lalu dapat ditemui. Kadang mula-mula katanya ini hilang, cari dalam hutan, cari dalam luka, tapi akhirnya secara amat menyedihkan apabila kita melihat bahawa Zain Rayyan ni ditemui mati dalam luka. Cuma yang hairannya pihak polis masih lagi menyiasat saya. Pasukan polis dekat APD Petaling Jaya sedang menyiasat tentang pembunuhan adik Zain. Tak ada orang kata tak ada dosa. Tak ada sebab dia nak dibunuh. Tapi saya ingat dalam 2 hari lepas saya mengingatkan anda bahawa kadang-kadang sekarang ni banyak sedikit yang mencari organ-organ anak-anak kecil untuk dijual sebagainya. Tapi saya melihat wajah Zain ni saya sayu di hati. Anak yang betul dia ada autistik tapi wajahnya wajah syurga saudara. Ini yang saya katakan anak syurga saudara. Wajahnya begitu menggil, menyentuh perasaan kita dan satu negara dikejutkan apabila kehilangannya akhirnya ditemui dia dalam keadaan sudah pun menjadi mayat. Malahan semalam pun Yang Hormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zat Hamidi juga turut menzahirkan simpatinya. Jadi sebagaimanapun saya bersetuju dengan pihak polis agar kalau boleh saudara janganlah kita membuat kepelbagaian andaian. Kasihanilah keluarga Zain, keluarganya yang mengalami kehilangan permata hati mereka. Kadang-kadang kita ni suka buat cerita yang bukan-bukan. Saya bersimpati dengan keluarga ibunya, dia begitu kasih. Maklum sajalah hati seorang wanita, hati seorang ibu. Tiba-tiba orang cerita anaknya begini, kata begitu, cerita begini. Jangan, kita cuma dengar apa kata kenyataan pihak polis. Biarlah pihak polis menyiasat sebab kabarnya waktu mayat ditemui dalam luka, dalam keadaan ada beberapa kesan-kesan yang membolehkan pihak polis merasakan ini merupakan satu pembunuhan. Memang pun saya anak kecil yang tak tahu apa-apa tiba-tiba ditemui mayat dalam hutan. Nak dikatakan dia buat jahat tak ada, nak dikatakan dia menyusahkan orang tak ada. Tetapi yakin saya satu sajalah. Kenapa sampainya manusia hari ini hilang pertimbangan? Manusia hari ini, saya kata macam 3 hari lepas, manusia hari ini sudah hilang rasa kasih, sayang, keharmonian sebagai manusia tak ada lagi. Malahan sekarang ni manusia sudah semakin gila saya kata. Yang bukan-bukan anak kecil seperti itu tiba-tiba jadi bangsa. Dan bagaimanapun kita tunggulah laporan pihak polis. Pihak polis menasihatkan orang ramai supaya tidaklah mengeluarkan sebarang komen berkaitan dengan kes kematian anak kecil adik Zain. Secara dia ditemui meninggal dunia dalam semak di kawasan Damansara Damai Petaling Jaya, rumah mana ibunya menetap. Itu keadaannya. Saya haraplah kita sama-sama mendoakan agar rohnya damai di sisi penciptanya dan perjalanan menuju negeri yang abadi itu sentiasa dalam rahmat ilahi. Saya yakin saudara sebab Zain anak yang autisma, dia tak tahu apa-apa pun tapi tiba-tiba mati saudara. Terima kasih kepada Mansur Wahab, Saudara Muhammad Azmi Ali. Terima kasih. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Kata Saudara Muhammad Azmi Ali, dia kata di Kota Baru sekarang ni Newcastle bright and sunny. Alhamdulillah, artinya di Kota Baru sekarang ni saudara suasana cerah dan mentari bersinar. Artinya pasti berkuranganlah banjir di sekitar negeri Kelantan. Ya Saudara Saifuddin, juga dengan Saudara Elias Muhammad. Baik saudara, kita teruskan pencerahan. Yang pergi tetap pergi, yang hidup terus diteruskan. Cuma saudara, apa khabar Puan Puzian Ismail? Selamat petang. Saya melihat satu catatan dalam Putra Daily lah.
agak menarik untuk perkongsian kita bersama ini untuk para suami, agar anda jangan mengecilkan hati wanita. Hati wanita ni sebenarnya murni dan suci. Kalau kita calarkan hatinya, sukar untuk diubati. Saya tengok ada baca tulisan Dahlia Saleh. Dia kata serius, dia kata, aku bertahan kerana anak-anak saya, tapi jauh di sudut hati dia kata, kau bukan lagi lelaki yang kucintai. Bagi saya tengok tu mestilah ada sesuatu peristiwa yang dialami oleh isteri bernama N. Dia tak bagi nama penuh saudara. Apa khabar Baruang Abdul Hamid? Salam dari Kuantan, cuaca mendung dan kadang-kadang hujan. Dan dari situ saya baca catatannya saudara, agak menarik catatan ni. Dia kata, sekali kau dah calarkan hatiku, hati perempuan, sampai bila-bila pun kepercayaanku padamu bukan lagi 100%. Dia benar saudara. Sekali kita calarkan hati mereka, tidak mungkin dapat diubati. Mungkin boleh, tetapi kesannya masih mendalam. Ya, selagi kau tak perbaiki diri, kepercayaanku semakin luntur. Walaupun dia masih lagi berusaha untuk menyelamatkan rumah tangganya, dia punya anak, dia tak kisahlah apa orang kata pada suami dia. Orang kata suami dia hidup udung belang pun dia tak marah. Tetapi dia kata sampai saatnya waktu dia melahirkan anak, dia di hospital, tiba-tiba suaminya itulah keadaannya, dia kata. Jadi suaminya melakukan onar di belakangnya. Saat itu dia sedang berjuang, bergadang nyawa untuk melahirkan anak. Sebab itu sekarang ni katanya, saya waktu ini N lah. Wanita itu dia bernama N saja. Dia kata tak sabarlah nak tunggu anak-anak besar. Lepas anak besar ni, apa nak jadi penjadilah, dia kata. Bolehlah, dia kata. Sampai ke peringkat dia kata, aku ingin pergi jauh, meninggalkan semua mereka yang mementingkan diri. Dia serius, dia kata. Dia cuma bertahan semata-mata kerana anak-anak saja saudara. Mungkin keadaan itu dia kata tak sesuai lah untuk saya ceritakan, tapi itulah yang ada di hati saya. Dia kata terima kasih, dia kata saya lah suri rumah sebelum masa anak-anak kecil lagi saudara, dan memanglah penat, tapi hanya sekadar bertemankan air mata. Kerana suaminya macam biasa mula-mula. Dia dengan aktivitinya, dengan kawan-kawannya, balik rumah sekejap, lepas dia keluar, balik kerja, tukar-tukar baju, turun, minum kopi, sampai lewat malam dengan kawan. Dia kata, dan macam-macam lah jirannya bagi tahu. Dah penat dah, dia kata. Kadang-kadang dia kata terasa seolah diri dia seperti berjiwa hamba pula, berjiwa hamba katanya. Bila suami balik aja dia terus berdengkur. Besok sambung lagi, rutinnya begitu sajalah. Tidak ada sesuatu yang indah. Sedangkan lebih daripada 5 tahun perkahwinan yang langsungkan bersama, pada musim percintaan indah segala-galanya. Tapi bila dah mendirikan rumah tangga, seolah rasa macam dia jadi sebagai, itulah dia kata, macam hamba lah dia kata. Yang datang tak pergi, itulah habis dah. Dia kata Imadani dah habis dah tu di Tahir. Syukurlah saudara. Rubidin apa khabar? Megat Zulkifli, Megat Zul dari Teluk Intan. Jadi kisahnya adalah kisah sikap suami. Mula-mula kahwin tu okey, lepas tu dapat anak seorang. Lepas tu dia kata kalau dia balik rumah pun lain tak ada. Kata ni, balik tu berdengkur. Balik dari pejabat, tukar-tukar baju, kau ajak keluar. Jadi dia kasih sayang itu tidak kasih sayang itu diabaikan, tidak disantun, tidak disirami dengan baju-baju kasih sayang. Itu gambaran yang ditulis dalam tu. Saya tengok anak-anak kesayangan. Malah salah dia rupanya anak kesayangan keluarga dia, lulusan daripada pusat pengajian tinggi, ada degree, kerja baik, gaji besar. Dulu dia kata dia ni Puan N ni dulu bekerja juga, bukan tak bekerja. Tapi sekarang ni anak dah ada 4 orang, dia kata. Tapi biasalah, dia kata kerja rumah ni tak pernah ada terhenti, tidak ada penghujungnya. Betul lah saudara. Saya harap para suami kena ingatnya, wanita itu
suami rumah, isteri di rumah tu, dia kerja tak berhenti sebenarnya. Bangun pagi, buat air, buat kopi, buat kuih untuk kita, untuk diri dia dan anak-anak, untuk keluarga. Dan kita ni suami ni bangun pagi je, siap badan, pakai lawa-lawa, pakai pakaian untuk pergi ke pejabat, minum, lepas tu bye-bye. Sampailah pukul 5 petang, baru kita balik. Sedangkan daripada pagi sampai jam 5 petang tu, isteri akan mengemas meja makan, kena ada baju-baju yang kotor perlu dibasuh. Kalau dah basuh nanti dah kering, lepas dikering digosok, disusun elok-elok dalam almari. Kemudian anak-anak pulang dari sekolah, perlu dimasak saya. Masak pula untuk anak-anak. Biasalah kalau anak kecil tu makan bersepah. Jadi kerja tak pernah berhenti saya. Ini kalau isteri yang sepenuh masa. Kalau dia hanya mendapat tidak bekerja di mana, kerja di rumah, tidak ada pula pemandu rumah, dia semua dia buat. Kemudian waktu petang dah kena siapkan pula kuih-muih untuk keluarga. Lepas makan kena kemas meja makan, kena kemas ini dapur. Takkan nak biarkan makanan terbiar begitu saja. Mesti basuh pinggan. Cuba kita kira saja. Lepas itu suami balik pukul 5 petang. Tak pernah pun dia bersungut, tapi suami ni yang tidak ada perasaan rasanya. Balik-balik dia tengok baju sukan, pakai baju sukan, kononnya nak bersukan. Yang minat bola, main bola. Yang minat memancing, pergi memancing. Keluar rumah lagi. Sampailah maghrib. Balik maghrib, pakaian tadi yang telah dipakai, kalau main bola sebagai kotor, letak saja saya dalam bako sampah, bako pakaian yang untuk dibasuh. Mandi-mandi, semayang pula tu. Kalau yang pergi masjid. Balik lepas isyak. Dah makan. Makanan disediakan oleh isteri. Lepas tu, sampai pukul 9, pukul 10 malam, boleh nak tidur. Alasan kerana siaplah besok nak kerja. Berenggu. Isteri masih meneruskan kerja. Saya. Ini saya, Dayang Selha ni, saya bercakap bicara santai ni untuk mengingatkan para suami. Kerana mengingati bahawa pengorbanan isteri itu tinggi. Kita ni orang lelaki ni, lepas malam nak tidur, dan pagi besok bangun. Rutin kita bangun, mandi-mandi, pakai baju yang disediakan oleh isteri. Kita tak gosok baju kita. Orang lelaki ni, suami tidak pun melipat baju. Selepas dia pakai baju, dia tahu duduk depan meja makeup sekejap, set sana, set sini, wangi-wangi. Kalau rumah atas ada tingkat, kalau biasa ni keluar bilik, terus duduk atas meja makan. Minum pagi, sarapan pagi, itulah masanya isteri dapatlah sedikit merawat cinta kasih bersama dengan suami dan anak-anak. Lepas itu kita pun ke pejabat, mungkin bawa anak-anak pergi ke sekolah. Ya, tinggallah isteri di rumah. Isteri di rumah dia tak berhenti saya. Tidak ada off. Kerja daripada 7 hari seminggu. Kalau 30 hari sebulan, 30 hari. Cuma adalah kadang-kadang kalau suami yang kasih sayang, dapat gaji, bawa makan kat kedai dan sebagainya. Tapi kerja berjalan. Saya bukan nak nak mendewakan wanita menjadi suri rumah. Tidak saya, tapi itu realitinya. Saya nak bercerita pertama-tama begini saya, agar ada sedikit keinsafan pada suami. Jangan merasakan diri itu besar sangat. Dia nak membongak aja, ini tak kena, itu tak kena. Kadang-kadang isi masak, apalah salahnya kita appreciate. Dan Selha, Rabudin, apa salahnya? Kita kalau dia masak tak sedap macam mana pun, kata sedap. Ini tidak saya, agak-agak makan, tiba-tiba kurang garam. Alah, tak ada masin lah. Saya kejap lah. Itu kadang-kadang menghina isteri saya. Tak payah cakap, sendiri ambil. Tapi pujilah, sedap makan hari ni, kita masak, kita makan lontong. Oh, mama you masak lontong sedap lah. Paling tidak itulah nilai harga yang kita bayar pada isteri yang membuatkan dia besar hati. Ini tidak, makan lontong, apa pagi, okey, bye-bye. Tak ada langsung. Terima kasih sayang, terima kasih Dali, terima kasih mama, terima kasih dua isteriku atas santunan pagi ini. Bersama, saya nak pergi kerja, berdoalah agar dimurahkan rezeki. Kita pun berjalan. Sebab isteri akan menghantar kita sampai ke tepi pintu. Dan dia mendoakan perjalanan kita selamat pergi dan selamat kembali.
Dia mendoakan agar kita berada di pejabat ataupun kita berniaga, memperoleh keberuntungan untuk dibawa hasil, untuk dikongsi bersama keluarga. Kita di pejabat, macam saya kata tadi, tengah hari kita makan kat kedai, isteri di rumah masak untuk anak-anak pula. Lepas dia masak apa semua, makan dengan anak-anak, mestilah fikiran dia ingat suami aku makan apa, kawan. Isteri yang kasih dan sayang pada suami dia akan ingat. Jangan selalu ingat, jangan selalu rasakan isteri tak ingat suami dia makan apa kat dia di pejabat. Tidak. Saudara, ada apa lah bapak kamu makan ya. Kemudian habis makan dengan anak-anak, kemas dapur. Basuh pinggan mangkuk, anak-anak masih kecil. Selepas dah bersih tu, kut-kut kalau lah ada waktu luangnya, tengok TV sekejap. Masa itulah gambarnya nak tengok apa drama Korea ke, atau apa ini, ulangan extravaganza, nak berhibur seketika. Tapi saudara, masuk saja jam 5 atau 6 petang, dah masuk balik ke dapur, masak nasi. Ini saudara Muin Abdul Munaf, apa khabar? Terima kasih Muin. Sebab kita masa je kita harus menyantuni isteri kita ni. Tak ada langsung appreciate. Lepas saja kita, bila kita petang saja saudara, dia dah sibuk untuk masakan untuk makan malam. Itu belum lagi nak kira baju anak-anak yang perlu dikemas. Tahulah anak-anak balik sekolah berlemuh dengan selut dan sebagainya. Campak je saudara, putih satu-satu. Masuk dalam bakul pakaian untuk sambil dia masak nanti dia masukkan dalam washing machine. Tak berhenti saudara. Cuma anda kenapa tidak satu hari anda ambil cuti? Kita boleh cuti sebab kita bekerja. Isteri tak ada cuti saudara. Daripada pagi kita bangun kita tengok isteri kita. Saya selalu saudara, bila saya bangun pagi saya lihat, dia minum kopi untuk saya. Dia masuk ke cukup tu. Lepas tu makan, dia akan kemas, bawa pinggan mangkuk yang dah kita pakai tu, pergi ke dapur, dia basuhkan. Kemudian, dia akan siap-siap untuk masak nasi pula. Pakaian anak-anak pula. Diri dia sendiri pun tak terurus. Hanya untuk menguruskan keluarga. Dia mementingkan agar urusan anak-anak, urusan suami itu terjaga dengan baik. Jadi saudara, kalau nak bergaduh pun tak payahlah bergaduh bising-bising. Tak payahlah saudara. Saya selalu mengatakan kawan-kawan, tak payahlah. Saudara dia tadi M1 M3 itu saja main goreng-goreng aja dia. Jadi tak payahlah kita nak menyalahkan isteri. Ini kadang-kadang saudara bila terpikat dengan orang lain, mulalah kata dia tak pandai masak lah, dia tak pandai layan suami lah. Kalau bapak dia punya layan suami dari pagi sampai tengah malam, tak berhenti nak layan apa benda. Itu keadaannya. Kadang-kadang saya melihatlah, sebab itu bila saya pergi ke kedai-kedai restoran, bila saya lihat keluarga makan, saya tengok wajah wanita yang dukung anak dia tu, anak kecil, dia makan tu dengan wajah yang begitu ceria. Dia seronok. Bagi saya itulah nikmat berkeluarga baginya. Tapi balik kerja menanti. Itu kalau mereka yang tidak berkemampuan saya nak cari gaji suami pun cukup makan saja. Macam saya katakan hari ini kalau pendapatan kita di bawah RM3,000 sebulan take home pay bawa balik rumah, kita berada di paras kemiskinan. Kerana sewa rumah pun dah RM1,000 lebih. Kalau bayar bulanan pun dekat RM2,000. Apa yang tinggal? Nak beli barang makan, barang-barang keperluan. Belum lagi belanja anak-anak ke sekolah. Belum lagi belanja harian kita. Tak cukup untuk nak cari wang gaji. Sekarang ni nak cari pembantu rumah pun bukan murah. Paling-paling tidak disediakan paling kurang pun kena ada RM5,000-6,000 juga untuk bayar pada ejen. Kena gaji dia tidak kurang dari RM1,500. Kalau gaji RM3,500 take home pay, bayar sewa rumah RM2,000. Bayar pada orang gaji RM1,500. Apa yang ada? Tak makan satu rumah. Itu gambaran saya. Jadi isteri itu berkorban. Dia sanggup jaga rumah. Itu belum lagi bab mop lantai, belum lagi membersihkan sesawang, belum lagi menyapu sampah. Tak ada saya, belum lagi yang semua tu. Itu gambarannya. Kadang-kadang kita ni, orang lelaki ni, saya kata kadang-kadang ego lelaki ni dia tak tinggi mana, cuma 1 inci lebih tinggi daripada ketinggiannya. Kalau dia tinggi 5 kaki, egonya 5 kaki 1 inci.
Kalau ketinggiannya 5 kaki 6 inci, ego dia 5 kaki 7 inci. Itulah orang lelaki. Ego tak bertempat. Sebab itu, baginda Rasulullah SAW selalu mengingatkan bahawa, saudara, ini apa, syurga itu letak di bawah telapak kaki ibu. Ibulah yang membesarkan anak-anak. Bukan senang, saudara. Selamat petang, saudara Rahman, ya. Saudara Abang Daud, Waalaikumsalam. Saudara Hasnan Saleh, Rabuddin Pasarat, Sabtu dan Ahad. Dia kata, saya ambil alih tugas mengurus rumah, memasak. Dan Alhamdulillah, saudara Rabuddin Pasarat, Anda suami misali. Tapi ramai yang ada saya bukan suami misali, tetapi suami yang dikesali. Suami dikesali lah, mana tak kesal. Masa bercinta bagai nak gerak lah, berjanji bulan dan bintang, kau lah segalanya. Jangan ada dusta di antara kita. Ayat bagai nak gerak saya, kau lah segalanya. Demi cintaku ini, lautan api sanggup kurenangi. Tak kena aja lah apa ini, apa puntung rokok melompat. Saudara hari Khamis ego naik 3-4 inci lagi. Itu keadaannya. Itu bukan ego yang naik tu, saudara. Kalau hari Khamis tu lain. Itu gambaran yang saya lihat. Saya nak mengajak teman-teman lagi. Mungkin anda tak suka dengar ini. Dia kata apa lah waktu ni membebel dan bukan. Saya nak membebel supaya kita dapat menjadi seorang suami yang misali. Bukan seorang suami yang dikesali. Kita menjadi ayah yang dicontohi, ayah yang misali, bukan dikesali. Mana tak kesal, saudara? Dari pagi sampai ke malam, isteri bekerja di rumah, bersih rumah. Kalau dia nak masak pun, saudara, bab siap ikan saja pun bukan senang, saudara. Untuk ikan tu pun terpaksa berdiri, sakit pinggang, brother. Tapi kita ni, bila balik rumah, masak apa? Tanya tak ada lain. Apa masalah ini? Apalah salahnya sampai saja, hi darling, macam mana, how are you today? You okay? Lepas tu isteri cakap, nak makan apa? Tak apalah, apa-apa pun boleh. Kenapa tidak kita ambil satu sifat? Apa saja yang disantuni atau dimasak, disediakan oleh isteri, kita terimalah seadanya. Saya kadang saya bergurau je. Nak makan apa? Makan apa sajalah, cuma jangan titik racun tikus sudahlah. Itu melawak. Tapi itu pun kadang-kadang cepat terasa di hati seorang wanita. Macam kita nak racun dia pula. Dia beracun kita, Tuhan dia yang tahu. Tiba-tiba kita pula dia salah. Jadi bagi saya pesan. Pertama sekali kita mesti appreciate ataupun menghargai bagaimana wanita itu sifatnya, sikapnya, caranya tidak lain. Mereka sebenarnya adalah ibu perisyurga di rumah kita. Saudara, kalau isteri tak ada di rumah, saudara, kita nak cari tahu mana letaknya sebut kunyit pun kita tak tahu, saudara. Kita nak cari di mana letaknya asam keping pun tak tahu. Yang kita tahu gula dengan kopi saja, saudara. Lain tak ada. Dan kita tahu, suami ni tahu mengentah saja. Bagi tahu pelayan anak, bagi tahu kat mama, bagi tahu ibu you, buat kopi. Saya cuma sekarang ni kalau ada cucu, saya minta cucu saya buat. Isteri jarang saya nak suruh masak, nak suruh buat kopi, saya buat sendiri. Puan Hamidah Hussein, tolong wawarkan kepada kerajaan pemansuhan kebankrapan seorang 50,000 ke bawah yang diumumkan oleh pihak. Sekarang memang Puan Hamidah Hussein, kalau mereka yang disahkan sudah muflis, boleh pergi ke pejabat insolvensi untuk menarik balik hukuman kebankrapan. Ada cara dia, boleh pergi. Memang itu yang ada ditetapkan oleh pimpinan kerajaan, telah pun menjadi satu dasar yang baru. Terima kasih Saudara Robert, Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Cuaca Mendung katanya. Jadi saya mengharapkan bicara kita petang ini memang tidak disenangi oleh para lelaki, tapi rasanya paling tidak wanita sentiasa saya hargai. Saya melihat wanita itu adalah sesuatu yang mulia di hati saya. Sebab itu selalu saya katakan, my mother is the queen of my heart. Kalau dengan anak-anak, kita kena titipkanlah kenyataan bahawa your mother is always right. Kita didiklah mereka supaya mencintai ibu mereka, agar mereka jadi anak yang selamat di dunia dan akhirat. Dan yang paling penting, saudara, sebenarnya kunci kehidupan bahagia di rumah itu letaknya di tangan isteri.
Dan tetapi bagaimanapun kita sebagai pemainnya, kitalah yang membuka kunci itu. Sama ada kita nak patahkan kunci itu, ataupun kita nak buang dia punya anak kunci, ataupun kita buka dengan rakus, tolak aja. Jadi kitalah pemainnya. Lelaki ataupun suami itulah yang sebenar-benarnya menjaga kehormatan keluarga. Sebab itu jangan cerita hal-hal keluarga kita pada orang lain. Saudara, itu saya selalu pesan pada teman-teman saya. Kadang-kadang ada lah kita bersama-sama minum teh, petang-petang bercerita juga pasal life, okey. Kadang-kadang itulah, my wife ni dia cerewet. Bila dia cerita pada saya, isteri saya cerewet, saya senyum. Saya senyum. Saya kata dia ni orang yang tak pernah appreciate. Orang yang tidak pandang mengetahui untuk menghargai orang lain. Saya tengah hari tadi saya makan dengan seorang sahabat saya. Saya cakap terus saya dia overtake is always right. Tengah hari tadi saya makan dengan satu sahabat. Sahabat saya ni dulu memang kacak lah saya tapi dah berusia ni. Tapi dia ini tiba-tiba dia bawa isteri dia makan sekali. Saya rasa mulia sifatnya. Mengundang, membawa isterinya makan sekali, bagi rehat dari rumah kan. Dan isterinya memang wanita yang cukup sempurna dan lawa, cantik. Jadi saya direct cakap, saya kata, you ni, saya cakap dengan sahabat saya lah, slow diri lah, gigi kita pernah hongak tau. You tengok wife cantik, jangan nak menggatal. So isteri dia senyum, dia kata, you cakap ni direct lah, saya kata, mengingatkan para suami supaya menghargai setiap pengorbanan yang dilakukan oleh para isteri. Saudara jangan lupa like and share dan subscribe saya. Itu saya minta daripada anda. Lain saya tak minta. Saya sambil-sambil kita berbicara hari Sabtu petang Minggu. InsyaAllah besok hari Minggu masih lagi cuti saya. Tetapi apa salah hari-hari cuti Minggu ni kita berilah kerehatan pada isteri. Macam kata Ramadhan Pasrat, dia kata dia kalau hari Sabtu Minggu dia masak. Alhamdulillah. Sedap tak sedap, isteri akan membantu juga. Ramadhan Pasrat dia kata, saya Sabtu Ahad dan bulan Ramadan saya sediakan juadah untuk bersahur. Itu sifat yang paling mulia. Kadang-kadang kita bersahur. Ini satu hal lagi saya. Isteri kita ni kalau kita tinggal 95 hari lagi dalam bulan Ramadan. Bila datang saja bulan Ramadan saya, siapa yang mengejutkan kita bangun? Memanglah suami memang tak ada. Sekarang kasar bahasa saya, tak gerti langsung nak appreciate. Isteri akan bangun, diam-diam dia bangun pergi ke dapur dia masak, menyediakan juadah untuk bersahur. Kita bersahur ke dalam pukul 4.30 atau pukul 5 pagi. Artinya dia bangun sekongkongnya pukul 3.30 atau pukul 4. Kemudian kejutkan kita untuk bersahur. Lepas daripada kita duduk, kita bersemayang, solat subuh apa semua, siap untuk bekerja. Tinggalkan isteri dia bangun subuh tadi. Subuh tadi dia dah bangun pukul 3 atau pukul 4. Bayangkan. Sebab itu saya appreciate lah saudara Ramadhan Pasrat kalau dia kata dia sendiri menyediakan makanan sahur. Apa salahnya kalau boleh kita beli sikit untuk persiapan? Tak salah saya untuk kita berbelanja untuk keluarga kita. Saya rasa lah setiap isteri dia insaf dan tahu bahawa suaminya itu bukanlah mempunyai wang yang banyak sampai minta yang bukan-bukan. Saya haraplah petang-petang Sabtu ni saya berceloteh. Petang ni sebab saya mengingatkan, saya mulakan dengan bicara saya tentang kisah adik izin yang imam nampak gambar wajah yang tertera adalah wajah ibunya yang mengalirkan air mata, wajah sedih, kasih sayang seorang ibu. Dan saya merasakan juga bahawa tiba saya menatap catatan Puan N yang tersiar. Dia kata dia kadang-kadang dia rasa kecewa lah waktu saat dia berjuang dengan kehidupan untuk melahirkan anak, tiba-tiba dapat tahu suami main kayu tiga. Saya rasa memang saudara poligami itu dibolehkan, tapi kalau boleh janganlah kita nak ikut kita. Orang lelaki ni saya tak cukup-cukup. Itu keadaan saya. Lelaki itu jaranglah memahami arti wanita. Tapi kalau seorang suami, seorang lelaki itu tahu menjiwai wanita, tentulah dia akan menjadi suami yang paling dicintai. Dan ketiadaan suami itu akan menjadi kerinduan yang teramat bagi seorang isteri saya. Saudara Mr. Gomez, Saudara Ali Sati, Saudara Bak Daud. Saya harap teman-teman yang berkesempatan mendengar bicara saya petang-petang begini, paling penting hargailah pengorbanan seorang isteri. Sebab kalau kita dengar lagu perempuan, apa kumpulan,
telah kusiapkan satu daerah paling sunyi. Sebenarnya daerah paling sunyi duduk rumah seorang untuk kau sebagai isteri. Telah kusiapkan satu daerah paling sunyi. Itu dia sebenarnya kita. Dan hargailah wanita. Kita jumpa dan berbicara lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.